Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pembelajaran sirah tahun 3. Jadi murid-murid semua boleh bersedia dengan buku teks sirah tahun 3, buku teks Jaiz. Okey, sebelum mulakan pembelajaran, marilah sama-sama membaca doa mula belajar. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan pelajaran yang kelima, iaitu tajuk kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan bermasyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di bawah tajuk ni ada dua tajuk kecil. Unit pertama, cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, unit kedua, pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh buka buku muka surat 29 dan 30. Okey. Jadi sebelum tu kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, boleh tengok dekat kotak kuning tu. Okey, yang pertama, di akhir pembelajaran murid dapat menyenaraikan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bergaul dengan sahabat. Kemudian yang kedua, murid dapat menyatakan nama-nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, murid dapat mengambil i'tibar dari pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, murid dapat mengamalkan cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Okey. Kita terus tengok kisah cara bagaimana pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bercerita. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mempunyai budi pekerti yang mulia dan akhlak yang terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bergaul dengan semua lapisan masyarakat, sama ada orang Islam atau bukan Islam, orang biasa atau hamba, orang kaya atau miskin, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi remaja serta kanak-kanak. Okey. Okey, semua boleh garis poin-poin yang ustaz sebut tu. Yang pertama, cara pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia seorang yang mempunyai budi pekerti mulia dan akhlak yang terpuji. Itu poin yang pertama, boleh garis. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bergaul dengan semua lapisan masyarakat, termasuk orang Islam, bukan Islam, orang yang bukan Islam, orang biasa ataupun hamba, orang kaya ataupun miskin. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti remaja dan kanak-kanak. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menguasai semua pertuturan Arab. Semua penduduk tanah Arab menghormati peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seterusnya kita tengok perenggan yang ketiga, perenggan yang kedua. Okey. Baginda juga menguasai semua pertuturan Arab. Okey, ini dah baca tadi kan. Okey, perenggan yang terakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat lemah lembut, penyayang dan pengasih terhadap seluruh makhluk Allah. Okey, boleh garis poin ini. Nabi Muhammad memiliki sifat lemah lembut, penyayang dan pengasih terhadap seluruh makhluk Allah. Baginda baik pergaulan dengan sahabat dan mendengar pandangan mereka. Di dalam peperangan Khandaq, ni contohnya kan. Contoh bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Khandaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menerima cadangan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi untuk menggali parit semasa peperangan tersebut. Semasa peperangan Khandaq ni, seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, dia mencadangkan supaya menggali parit. Menggali parit. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima cadangan tersebut. Itu antara contoh pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat semua ya? Okey, yang pertama, poin pertama, Nabi Muhammad ni mempunyai budi pekerti mulia dan akhlak yang terpuji. Yang perenggan yang pertama tu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Sama ada orang Islam atau bukan Islam, orang biasa ataupun hamba, ataupun orang kaya ataupun miskin. Lepas tu poin yang ketiga, Nabi Muhammad menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi remaja serta kanak-kanak. Poin yang keempat, Nabi Muhammad menguasai semua pertuturan Arab, bahasa Arab. Dan poin yang terakhir, Nabi Muhammad ni memiliki sifat lemah lembut, penyayang dan pengasih terhadap seluruh makhluk, baik pergaulan dengan sahabat dan mendengar pendapat mereka. Okey, kemudian kita tengok muka surat 30. Unit 2, pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat. Okey. Pergaulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dengan sahabat ni, dia menceritakan tentang peperangan Badar. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Badar. Okey, semasa peperangan Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mulanya mengambil keputusan untuk berkhemah di kawasan yang mempunyai mata air. Maksudnya dalam di dalam peperangan Badar, pada awalnya Nabi Muhammad dia membuat keputusan untuk berkhemah. Berkhemah ni maksudnya kita tinggal di kawasan, Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya tinggal di kawasan yang mempunyai mata air. Mata air tersebut adalah tempat yang awal ditemui di dalam perjalanan dari Madinah. Seorang sahabat yang bernama Al-Hubbab Ibnul Munzir, Hubbab bin Munzir, bertemu Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, adakah tempat ini Tuan pilih kerana helah perang ataupun arahan daripada Allah yang tidak boleh ditukar lagi?" Baginda bersabda, sebenarnya ini hanyalah pendapatku dan helah dalam peperangan sahaja, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Hubbab memberikan pandangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya khemah itu didirikan di hadapan punca air tersebut. Okey. Yang pertama,
pada mulanya Nabi Muhammad mengambil keputusan untuk orang-orang Islam, Nabi Muhammad dan semua orang-orang Islam untuk berteduh. Berkhemah ni maksudnya berteduh di tempat awal matahari tu. Di tempat awal matahari ditemui dalam perjalanan dari Madinah. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Hubbab Ibnul Munzir, dia memberi cadangan supaya khemah itu didirikan di hadapan matahari. Maksudnya didirikan depan sedikit daripada matahari itu. Lalu Nabi Muhammad SAW menerima cadangan tersebut. Lalu tempat berteduh khemah itu didirikan di hadapan matahari. Okey. Tentera kenapa khemah tu kena dirikan di depan matahari? Sebab tentera Islam mempunyai bekalan air yang cukup dan tentera musuh tidak dapat air tersebut. Okey. Nabi Muhammad SAW bersetuju dengan cadangan Al-Hubbab, lalu mengarahkan tentera Islam bergerak ke hadapan daripada tempat mata air itu. Akhirnya tentera Islam mendapat kemenangan di dalam peperangan Badar. Okey, jadi nak ceritanya kat sini, walaupun Al-Hubbab itu seorang tentera yang biasa, tentera biasa, perancangannya yang baik membolehkan tentera Islam dapat mengalahkan musuh. Nabi Muhammad SAW menghargai apa juga pandangan daripada sahabat-sahabat baginda SAW. Okey, itu antara contoh pergaulan Nabi Muhammad SAW dengan sahabat di dalam peperangan, sama ada di dalam peperangan Khandaq ataupun di dalam peperangan Badar dan peperangan-peperangan yang lain. Nabi Muhammad dia menerima apa juga pandangan daripada sahabat, bagaimana pandangan tersebut menguntungkan umat Islam. Okey. Jadi seterusnya kita tengok muka surat 31, sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika bergaul. Yang pertama, Nabi Muhammad ni memuliakan orang lain. Okey, yang ini awak kena hafal. Sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika bergaul. Baginda memuliakan orang lain, jujur dalam bicara, menerima pendapat orang lain, merendahkan diri, berlapang dada, tidak memalukan orang, tidak memotong percakapan orang, berkata baik, memanggil dengan panggilan yang baik. Yang ini awak boleh ingat, boleh hafal dan amalkan dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Okey. Okey, kemudian muka surat 32, nama-nama sahabat yang dijamin masuk syurga. Nama-nama sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, antaranya Talhah bin Ubaidillah, Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman bin Auf. Okey, semua 10 orang sahabat ni dijamin masuk syurga radhiyallahu anhum. Okey, seterusnya akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim ni bila dia bertemu, dia kena berjabat tangan sesama muslim. Apabila berjabat tangan apabila bertemu dengan seseorang. Jangan bersifat sombong sesama manusia, bersifat ihsan kepada semua makhluk. Hadis Nabi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Riwayat Imam Malik. Maksudnya,
sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, amalkan memberi salam, Assalamualaikum, dan bersalaman apabila bertemu dengan sahabat. Okey. Jadi setakat di sini saja dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah semoga anak-anak murid semua dapat memahami apa yang dipelajari dan dapat mengamalkan apa sahaja ilmu-ilmu yang telah kita belajar dalam kehidupan seharian, insya-Allah. Jadi Ustaz mohon maaf sekiranya ada tersilap dan salah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.